Aku rasa kan episod ni boleh jadi satu sumber inspirasi kepada mereka yang rasa sudah berumur dan rasa macam dah tak ada harapan. Terasa tu. Serius lah. Serius yut. Hello everyone, welcome to a brand new episode of Noise Stuff. And hari ni kita ada guest. Yang terbaru. Siapakah nama guest kita yang terbaru ni? Siapakah nama dia? Tak tahu. Siapa nama kau? Nama aku Hafiz. Orang panggil Pat. Rakus. Dan siapakah Pat Rakus? Pat Rakus ialah seorang VFX artis yang pernah menjejakkan dirinya dalam filem Hollywood sejak 2010 di Rhythm and Hues, Malaysia. So, Rhythm and Hues? I was at Rhythm and Hues 2010. orang Malaysia buat filem Hollywood Itulah orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Sebab kita belakang tabir. Belakang tabir. Sebab kita pemalu kita kata. Kita buat kerja jenis ni. Kita bukan merek kapit kan. Tak, kita tak macam tu. Orang merek kapit kan. Kita buat dia cantik. Dia tak cantik pun dalam gambar. Seorang Malaysia lah antara mereka yang berhempas pulas membuatkan filem Hollywood ni cantik. Ada apa orang kata blood, tears and sweat. Blood and sweat. Yes, betul. Tak pun blood and blood. Blood spot. Noise Voice. Kita cerita sikit pasal sejarah hidup, tapi tak payahlah daripada time bukan sejarah aku masa couple dengan siapa. tak ada. Gila saya. Itu macam jual TV pasal dalam mangga ni kan. Okey. Itu show lain Career wise kan. Career. Macam mana kau boleh terjebak dalam production yang melibatkan filem Hollywood effects ni semua. Okey, selepas sekolah menengah SPM kan. Penaluan tu. Lepas sekolah menengah SPM pada satu hari aku tak tahu nak buat apa. So aku tak tahu pun aku ada minat dalam benda-benda filem VFX sebab aku tahu aku tengok filem je. So masa kau budak kecil kau memang suka tengok aku tengok wayang. Aku tengok Jurassic Park tu. Aku terfikir kan Jurassic Park 1993. You imagine that time aku dah tingkatan 1. Aku tengok dinosaur keluar kat gambar. Dia start angle bawah kan. Dia punya buntut keluar kan. Sangat real. So macam mana dia boleh buat benda tu? Aku rasa Jurassic Park sampai sekarang memang leave an everlasting impact lah. Even aku kau cakap kau tingkatan 1, aku masa tu darjah 3 kot. Saya darjah kot. So kau dah ada dah lahir belum? Dah lahir. Okay. Tu 1993 kau imagine sampai sekarang aku rasa Jurassic Park yang lain tak dapat beat Jurassic Park tu. Lepas SPM, kembali pada cerita lepas SPM. Lepas SPM. So aku masuk college murah lah. Senang cerita aku ni bukannya jenis macam bukan nak kata bangsawan ke apa lah. Sebab aku memang budak kampung lah senang cerita kan. Kau dari mana? Aku memang budak KL tapi tak adalah macam senang sangat lah kan. So aku tak tahu apa future aku. Aku jadi belajar pun aku rasa melukis lepas kita SPM kebanyakan daripada kita orang memang apa benda nak buat dengan lepas ni kan. So aku masuk college yang panggil Cosmo Point. Kalau wujud lagi lah perkataan tu kan. Sekarang ada nama lain kat LMU. Tapi masa tu aku panggil Cosmo Point. College yang murah lah kata kan. Tapi dari situ aku belajar banyak. Aku kenal orang. Aku tahu apa itu Photoshop 4.0 zaman Photoshop 4.0. Kau bayangkan kau buat Photoshop layer tak ada. Tak ada layer bro. Kau kena gentil pelan-pelan benda tu kan. Nak tarik pelan-pelan kau imagine. Masa kau punya monitor besar siang macam ni kan. Macam TV zaman dulu. Tak ada HD, tak ada tengok TV. Dia macam ni lah. Dia kalau kita nak teka orang tu umur berapa, kau tanya dia guna Photoshop buat apa. Saya mengaku 4.0. So dari situ aku minat lah grafik. So dia bermula dengan grafik sebenarnya keping gambar yang aku edit. Aku ingat aku edit gambar Siti Nurhaliza. Sebelah aku tengah buat something lah. So aku buat something lah. Dia lah masa tu kau panggil superimpose kan. Kau dapat bila you dapat matchingkan diri kau dengan sebelah yang orang kau suka. Lepas tu nampak macam blend kan. Blend meaning colour lighting semua masuk kan. So aku rasa aku nak buat benda tu bergerak pula. So dari situ aku tertarik perhatian macam mana aku nak buat VFX ni. So aku lepas habis multimedia kat Cosmo Point tu, aku masuk TVC. Satu lagi industri dalam Malaysia yang sangat potensial untuk menaikkan bakat korang lah. Television commercial, TV commercial. Maknanya kau buat TV commercial lah. Yes, aku ke industri TV commercial. So sebelum tu Cosmo Point tu dia industri macam pendidikan. Kau buat konten-konten multimedia, benda-benda slide projection kan. Tak biasa. Bila aku masuk TVC, baru aku sadar ada spesies-spesies yang hebat yang boleh ajar orang macam tu. Contoh macam bila aku masuk TVC aku buat iklan Nippon Paint. Nippon Paint. Ingat tak iklan yang budak cat yang bulat-bulat gebu-gebu tu? Pasal dia point. Dia boing. Yang first Nippon Paint aku jual. Okay. Dia panggil Nippon Trojan yang warna oranye ada tanduk tu.
Oh, okay, So aku buat dengan company nama Twisted Media. So kat situ aku belajar 3D. Bila aku buat 3D tu aku rasa lagi seronok nak buat tau. Macam dia lebih berbeza dengan grafik lah. Okay. Kalau budak grafik dia buat skeping gambar tau. Betul. Ni aku buat berkeping-keping tau. Kau boleh buat dia kelakar-kelakar semua. Lepas tu apa yang kau rasa kau tak boleh buat kat dunia sebenar. Sebab aku ni pemalu dulu. Okay. Aku ni dengan perempuan aku macam ni tau. Oh, Aku tengok lelaki pun aku macam hai tau. Sekarang tak lah sebab dah berusia kan. Noise Voice. Dari situ aku belajar animation. Pelan-pelan, slow-slow. Tahu apa tu keyframe, apa tahu is in, is out. Ni term animation yang aku secara langsung. Ni principles of animation lah. Secara langsung, Google kalau tak tahu. aku tak belajar daripada college tau. College yang Cosmopolitan yang bawa aku ke situ hanya kenalkan aku apa benda tu grafik tau. Tapi ada peranan jugalah yang kau Ada semua peranan, dia bagi kau ni ada benda ni, lepas tu daripada sana kau Dia evolve. kalau kau nak ada inisiatif nak belajar, kau belajar lah kan. But Cosmopolitan tak ajar aku animation. So aku sendiri tahu daripada company ni. Sebab dia orang rasa aku ni jenis macam kepala gila macam pelasar lah. Buat kan. Malam-malam. So aku boleh buat di point-point tu. Alright. Dan berterus-terus lah. Lepas tu aku dipinang oleh satu company. Oh, dipinang siapa tu? Dipinang. Ada satu company ni dia dapat grant. Dia dulu ada satu distributor nama Grand Brilliant. Okay. Dia dia bagi grant untuk buat filem berkonsepkan science fiction lah. So cerita pasal tangkap hantu. Okay. Tangkap hantu macam Ghostbuster. Macam Ghostbuster tapi nama dia? Hantu fighter. Hantu Fighter. Oh, hantu fighter. So hantu fighter, aku lah one of the VFX team. I see. in the movie. So dalam tu director tu memang kepala dia sengit. Okay. Dia simple lah, duduk atas meja. Aku nak buat macam Street Fighter. Aku nak buat macam Ghostbuster. Tanpa sebarang reference, tanpa sebarang apa. Oh, dia cakap macam tu je? Macam tu je. Macam Okay. dia tak cakap reference ni, angle ni tak langsung. Itu baru random. Kau gila ke apa? Kau nak apa kan? Tapi dari situ aku dapat belajar PR lah. Macam mana aku nak bagi. Bukan aku macam barang dia balik. So aku bos, mesti okey bos. Mesti okey bos. Betul. So learning progress tu bukan saja sebagai VFX artist. Kau buat kerja tau. Kau dengar, kau bagi cadangan, dia terima. Balun. Tapi time tu VFX punya team berapa orang yang buat dalam? 3 orang. 3 orang je. Sebab tu filem tu teruk. Dia tak teruk, dia eksperimental. So orang kata permulaan untuk journey semua orang dalam tu. Betul sebab kalau tak buat tak tahu kan. Tak tahu. Betul. Kau nak tahu tak first setup dia macam mana? Macam mana tu? Okey, masa kat image board tu dia dapat grant tu, dia tak ada office cantik lagi. Okey. Kau tahu tak komputer kau sebelah apa? Sebelah pilih air kau tu. Sebelah pilih air supaya boleh mandi, buang minum. pokok. Ni tahun berapa ya? 2000 Awal 2000 kan? 7. 2007. Okey. So dia cakap kita ada watak-watak macam radio AG. Dia nak dia kau tahu cerita ni, kau tengok kan? Tak pernah. That was long time ago lah. That was a long time ago. So dia adalah senjata-senjata semua tu, nak current apa semua kan. Aku tak tahu sebarang apa pun nak buat tau. Macam mana nak buat current ni nampak best lah. Yang aku tahu After Effects ada current, dia panggil electric Preset. plugin. Preset plugin. Dia letak keluar current lah. Kalau aku tengok balik kan, kalau kita guna preset dia apa yang ada dalam software, dia macam kau letak je tau. Macam kertas kau tampal dia. So aku rasa something tak kena dengan preset ni. So aku try guna Maya. Maya ada satu tool electric nama dia. Yes. So bila kau guna capability 3D, kau dapat space kan. So bila kau berjaya samakan perspektif 3D tu, kadang kau pergi macam tu lah. Tapi rasa puas lah bila dapat. Tapi sama kita orang buat ni, kita tak tahu term ni apa. Ni term ni apa? Term ni kasih sama masuk kot. Aku tak tahu batch move benda tu, aku tak tahu. Kita orang main balasar dengan kampung. So tracking semua tak ada lah. Kita tak tahu nama dia apa. So kita orang kata lekat kasih sama. Glow 2 kati. Tak macam glow, sepatutnya kita ada value kan. Aku panggil kati, 2 kati, 3 kati. Memang kampung gila kan. Tapi hasil movie tu buatkan aku rasa proud lah. Sebab team tu bergerak daripada orang kata innocent people lah. So semua orang dalam tu sekarang alhamdulillah kerja dia bagus. That's good. Yeah, that's a good story lah. So kita sebenarnya nak start VFX ni, dia tak boleh terus jadi tiba-tiba terror lah. Bahasa mudah dia terror. Kena rasa dulu benda-benda ni kan. Benda-benda ngarut ni kan. Apa benda ni kan. Kalau kau tengok dari segi perspektif Jurassic Park yang kau cakap tadi, kau bayangkan Jurassic Park tu sebenarnya awal konsep dia akan jadi stop motion, something about dia punya konsep stop motion tau. Kau bayangkan. Kau bayangkan kalau Steven Spielberg tak jumpa Dennis Muren yang akan membuatkan benda ni jadi CG. So semua orang ada permulaan dia. Betul. Semua ada permulaan dia. So lepas dah After Fighter tu, yes, aku terus dapat lagi filem lokal yang sama tema dia, tajuk dia Kapau atau The Ajoib Boy. Oh, ini aku Zizan keluar current. Zizan keluar current. Okay. So aku sebab aku dah tahu experience daripada Hantu Fighter, aku bawa lah lagi upgrade kat situ. Kau lagi current lah. Ada banyak lagi current. Aku bagi berkati-kati.
Aku nak ada mood tau. So aku tengok filem-filem yang berkonsepkan macam tu. Macam dalam Mortal Kombat kita ada watak Raiden. Betul. Kau main game kan, Raiden ada keluar elektrik kan. Lepas tu macam Thundercat ada Mambra kan. So aku tengok current tu macam mana, aku tiru dalam After Effects. So it's not like you tarik dia plugin, letak, lepas tu keyframe, pergi sana pergi sini. So you nak tahu current tu dia punya denyutan Okay. Okay. Daripada sini aku nak ketengahkan sikit betapa pentingnya reference kan. Kau tadi cakap Raiden, kau tadi cakap Mambra. Reference is important for VFX artist. Nak dalam Hollywood nanti, bila kau masuk industri Hollywood, lagi banyak reference. Betul. Dan dia nak real. Noise Voice. Kau antara tim dalam Rhythm and Hues. Yes. Okay, cerita dia macam ni. Macam mana daripada sana boleh bersama ke Rhythm and Hues? Kita fill in the gap sikit. Tadi kita dah cerita kepala otak aku macam mana kan. Macam saya ingat tak betul, lepas tu tak ada orang kata tak ada panduan lah kan. Kita tak betul kan. Duduk jalan kan. So lepas tu aku nampak lah Rhythm and Hues ni. Aku tahu Rhythm and Hues ni buat banyak creature. Creature effect. Yes. Lepas tu aku ni masih ada lagi penyakit macam segan nak tahu. Macam aku ni biasa je. Saya tak hebat. Siapalah aku buat cerita tu fighter je. So dia bagi offer kerja jawatan apa, bagi training untuk BG Prep dengan Roto. BG Prep dengan Roto. Okey. Dalam VFX pipeline dia yang paling orang kata starting ground lah. Dia macam private lah dalam senjata. Betul. So bila aku pun masih lagi ada mindset kapal dengan tu fighter di mana aku suka benda-benda gila-gila. Macam aku suka keluar cara semua. Tapi bila aku sampai sini aku macam tak bersedia tau. Sebab apa? Takkan aku nak buat Roto semua hidup. Roto tu kerja dia nak explain ni bosan gila kot. Bosan gila. Basically Roto ni kita kena trace sesebuah benda tu frame by frame. Yeah. Kalau macam satu saat ada katakan 24 frame. Yes. Kau bayangkan 5 saat kau kena 5 saat aku tak cakap seminit lagi Benar. 5 saat kali 24 aku tak tahu berapa tapi banyak. So frame by frame dia mungkin pergerakan orang. Kalau orang tu botak untunglah, kalau orang tu ada rambut setiap helai rambut tu kau kena trace. So itulah Roto. Tak tahu lagi Google. Betul apa yang dimention tadi dalam bahasa yang mudahnya ialah memisahkan foreground untuk dimasukkan dengan background komputer. So kalau kita katakan mikrofon ni nampak gambar, kita nak roto dia kan, kita kena roto dia betul-betul. Lepas tu bila roto tu kalau ikut mazhab filem tempatan, aku buat je suka-suka hati aku. Tapi bila aku masuk mazhab Hollywood, aku zoom, aku pergi dekat sini, aku tengok dia halus-halus sampai mata dia gini kau. Sebab apa? Dalam gambar, dalam pixel kita ada edge dengan soft edge. Kalau kita gerak motion blur, soft tu kita tak boleh kerat dia punya soft tu. Kita pergi in the middle, mana yang ada isi tu Antara so yang transparency tu kita kena create after that. So itu level compositing Hollywood lah. Ada beza. Basically leceh lah. So training tu aku ambil lah. Aku tahu okay lah, challenge accepted. Pap, masuk. Umur aku masa tu 30. 30? 30 tahun. Sekarang tua lah. Aku nak tak sikit. Masa kau masuk umur 30, kau tak terasa ke kau dah umur 30 time tu? Okay. Sebab tak terasa ke ada orang lain yang masuk time tu muda-muda? ada, tapi disebabkan aku rasa inilah hidup kita sekali. Betul. Nak cuba tu pun sekali. Bila kau nak buat transformer? Betul. Daripada kau duduk kat meja mamak sembang kan, transformer tak real lah. Cuba kau duduk sini, aku buat transformer. Mana kau nak? Simple gila kan. So aku dah duduk dekat tempat tu, maknanya aku in the right shoe lah. Shoe aku ni kalau orang cakap, kau jangan cakap kalau tak tahu kan. So bila aku ambil benda tu, aku punya kawan-kawan semua muda kan, diorang semua tak ada mindset macam orang tu tak payah layan. Sebab kita membawa pada kata apa, sifat kesamaan. Kau teamwork kan. Teamwork. Tak kisah apa bangsa, apa benda, niat kau ialah kau nak masuk dalam industri tu. Industri buat benda yang sama. Maknanya kau buat on one project. At the end of the day, korang sebagai satu pasukan nak habiskan projek ni kan. Betul. Kan? Aku boleh masuk ke dalam studio tu sendiri. Diorang bagi training 3 bulan. So 3 bulan ni macam training komando lah panggil. BG Prep Roto training something, aku lupa ayat dia. So benda tu funded by MDEC lah. Terima kasih MDEC. MDEC memang seorang. Amin. So masa tu aku pun dibelanja lah. Di ni kan, ditaja oleh MDEC untuk ke India, Rhythm and Hues India. Masa Hyderabad, yes. Tengah-tengah India kau, bayangkan panas tu. Lepas tu kau tak erti cakap apa, cakap Melayu tak boleh kan. Semua kiri kan cakap Telugu ada ni ada. Gila kau. Kenang. Noise Voice. So bila sampai ke India, dia orang bagi training pertama, ditunjuk gambar. Kau tahu gambar apa, gambar filem ditunjuk? Ditunjuk Night and Museum.
Naik muzik. No, naik Ben muzik. Stiller. Ben Stiller. Ben Stiller. So dia tunjuk shot yang dia pegang siapa abang kecil tu? Oh, yang Owen Wilson. Cowboy tu kan? Cowboy tu. So dia suruh tu tangan ni je. Jari telunjuk dengan ibu jari ni. Ni dua ni dia suruh tu. Aku pun belajar lah rotor kata tenang je kan. Buat kantoi bang. Sebab apa dia kata dia terus cakap dia zoom dekat sini. Weh bocor siul. So bila kantoi tu dia bukannya kutuk kau ataupun dia downgrade kau, dia nak kau ultra fokus tau. So macam kau buat roto, even though roto tu stand artis tak suka macam leceh lah ni lah. Tapi kalau kau betul-betul master in roto, kau boleh lompat jadi kong. Sebab dia dah term ni agak mencarut dah. Dia panggil Pixel so tu term dia. Ni bahasa tak formal sebenarnya antara kita orang je. Tapi bahasa betul je ialah attention to detail. The devil is in the detail lah. The detail. Sebab tu kau kena juling-juling masuk sampai bawah. Yes. So lepas dah 4 kali cuba, aku baru tahu yang tadi aku cakap yang fall off semua tu. So bila dia goyangkan tangan kan, dia ajar sikit. Okay. So lepas aku dah mahir benda tu, dia bagi lagi tough. Dia bagi shot, aku tak ingat tapi gambar dia kamera goyang, orang tengah berlari. Aduh. Oh no. Rambut jenis macam, aku tak ingat lah macam. Terus aku cakap, okey aku tak nak belagak. Aku tak ada kata terror. Dari situ aku belajar, okey kita kena unlearn. Kau tak boleh rasa bila kau dah buat filem lokal, kau dah okey aku dah menang award. Kau tak boleh rasa kau terror. Kau kena rasa teamwork. Kau kena belajar. Unlearn lah. So aku pun ini unlearn kot. Unlearn dan belajar balik. Learn. Tapi tak semestinya skill lama kau sorok. Kau boleh keluar sikit-sikit tau. Keluar sikit-sikit. Sebab sometimes skill lama tu ada yang salah sebenarnya. Ada top guru tu tak betul kan. Ada yang betul, ada yang based on kau punya insting. I think selagi kita hidup, kita akan sentiasa belajar benda baru. Yes. Betul tak? Sama macam kehidupan lain lah. Macam bercinta kan. Couple. Tapi kita bawa balik topik ke sini. Okay. Kita jual saham tu Dah terpesong. So itu dia, kita kena buat pelan-pelan sampai katakan supervisor kata you dah lepas satu stage. Then the next stage kalau tadi kamera goyang, ada perempuan berlari. So kalau ikut term orang roto, yang aku tengok budak-budak yang tak tahu fundamental, orang lari tu dia buat satu shape je. Kau tahu cerita ni kan? Aku tahu cerita ni. So, maknanya dia ambil siluet keseluruhan badan parameter dia macam gunting majalah URTV. Ya. Tak boleh. Kau kena buat kepala satu shape. Kepala satu, tangan tangan pun mungkin daripada bahu ke siku ke gelangan tangan. Kalau ada benda timbul ke apa, kau tak boleh kacau shape tu. Dia punya spline tu, each spline tu kena intact. Kalau ada goyang, kau tak boleh tak boleh. Masa hari terakhir aku kat training tu, dia kata Mr. Hafiz, congratulations, you're on board. Jalan. Balik Malaysia, masuk Rhythm and Fuse Malaysia. Tepuk tangan sikit. Terima kasih, alhamdulillah. Noise Voice. First movie aku dekat Rhythm and Fuse Malaysia ialah Night and Day. Tom Cruise dengan Tom Cruise Cameron Diaz. Ya. So dalam department BG Prep and Roto lah, benda yang aku cerita tadi lah kan. Betul. So aku dapat tengok Cameron Diaz je. Kau tak Hari-hari ya. hari-hari tu. Enggak ada. Rotate, zoom. Tak meluat tengok hari-hari. Tak meluat spon enggak. Marah bini aku dia. Tak, dia kena niat betul, nawai tu kan. Okey, kau nak buat betul-betul kan. Macam itulah kan. So aku dapat buat shot dia tengah naik motor dengan Tom Cruise. Rambut lah. Sebab nak tukar background ni kan. Yes, buat roto. So shot aku buat dalam 2 minggu baru approve. After one another. Yang shot tu berapa saat? Kejap dalam 1.2 second. 1.2 Sebab dia second. action kan. 1.2 second 2 minggu. 2 minggu. Tapi bukannya satu shot tu 2 minggu, dia ada banyak shot. So tu one of the yang jalan sekali serentak lah. So macam ada batch yang banyak kau buat. Lepas tu antara shot lain yang aku kena prep, tak silap aku cerita tu juga, Tom Cruise dahi dia sebenarnya luas tau. Oh ya. So kena turun sikit. Serius lah. Macam tu lah, nak bagi dia handsome sikit. Inilah tugas kami Menghandsome-kan dia orang ni rupanya. Kerja dia orang juga. Saya baik Omar tadi tak faham situ ni. Tapi itu part of the story lah. Dia sebab angle tu tiba-tiba nampak dahi dia luas tau. Dalam kejap je tu kita pendekkan sikit. Bagi dia nampak ada macam bergalun kan. Macam layan lah. So itu dia filem pertama aku. Okey, ada soalan? Noise Voice. Masih ada lagi dalam department BG Prep. Okey. Apa lagi filem yang kau buat dalam department BG Prep? Dalam BG Prep ni aku duduk setahun kat situ. So dalam setahun tu ada 2 filem lah.
lepas filem Night and Day, Red Riding Hood. Red Riding Hood, okay. Red Riding Hood. So, kat situ memang intense lah. Dia dah start ambil background yang gelap, benda-benda yang gelap nak kena buang. So mata kau nak kena juling lagi kan. Juling sampai belakang kan. Okay. Kalau macam Night and Day tu tegang, kau nampak lagi kamera dia tu putih. Ini gambar gelap-gelap. Cerita tu benda-benda gelap nak kena buat tu. Kena cari, kena tengok. So bila benda buat benda gelap dalam BG Prep, dia bukan macam kau tengok dalam canvas tu kau terus buat tau. Dia ada channel kan, kau tahu kan, red, green, blue. So this red, green, blue ni kita boleh identify mana part boleh tolong untuk buang, mana noise pattern yang nak sambung. Noise pattern pun sebenarnya main peranan tu. Kan noise pattern tu kan, CG dengan real lain noise pattern. So kalau kau samakan dia sekata. So tu antara benda boring yang kita lah. Aku pun nak benda RGB. Aku dah macam Noise Voice. Okay, Red Riding Hood, okay, buat pelan-pelan. Lepas tu, okay, Alhamdulillah lulus. Lepas tu dia kata, okay, ada potential lah, nak buat com tak? Okay, so daripada sana dia orang tanya kau nak ni kira naik pangkat lah. Macam naik pangkat tapi sebenarnya nak pergi naikkan skill. Naikkan skill, okay. So aku dengan department com. Dengan muka seriusnya, nak. Bukan macam nak. Serius, dalam hati sukanya kan. Kompositif. Dapat kompositif. So benda yang aku nak daripada kecil lah, daripada darjah 6 tengok Jurassic Park tu kan. Dia aku cakap dinosaur tampal kan. So akhirnya aku buat benda tu. Sekarang kau boleh buat kerja menampal lah. Kerja menampal dengan cermat. Dengan cermat. Compositing tu dia ialah secara rumusnya dia ialah department akhir, dia macam tukang masak yang menggabungkan semua elemen daripada atas-atas tu semua ramuan menjadi satu. Okay. Tu kerja dia nampak bunyi macam senang, tukang masak masuk campur-campur semua tak. Sebenarnya macam aku cakap lah, attention to detail lah. Satu-satu kita perhati. Bila kita letak katakan gambar beruang CG kan, adakah beruang tu dalam keadaan suhu yang sama dalam gambar tu? Suhu maknanya lighting temperature footage. Yes, temperature footage. Kalau dia ada dua lighting gelap macam blue ni, dia sejuk ke atau dia sejuk suam-suam? Dulu beruang tu kita kena color grade lah. Bagi dia macam kena dengan gambar. So bila kita check dia punya exposure, tak ada yang macam terkeluar tau. So hitam dia sama. Tak nampak fake. Even pergerakan dia, katakan dia touching orang kan, tak ada tiba-tiba terkeluar jari je tu. So semuanya even lah, smooth touch. Sebab tu harga dia mahal. Sebab tu local tak boleh macam tu. Aku ya. First compositing movie aku ialah Mr. Popper's Penguin. Itu lakonan Jim Carrey. Oh, okay. Di mana ada penguin-penguin banyak-banyak. Oh, yang duduk dalam apartment dia tu. Yes. Okay. So penguin-penguin tu ialah CG. Memang sangat-sangat real. Okay. Dan cute. Noise Voice. Rhythm and Hues, dia orang ada buat satu filem ni, nama dia Life of Pi. Apakah kau pun terlibat dalam filem ni? Okay, selepas Popper's Penguin, kita ada split pada dua team. Life of Pi masuk, lepas tu ada movie-movie lain. Aku termasuk dalam geng movie-movie lain. Sebab aku terpaksa kata team jugalah. Okay. So team yang buat Life of Pi ni memang budak-budak tu semua yang kata daripada BG Prep je tau, yang jenis betul-betul. Sebab dia long term project. Satu shot tu kadang 6 bulan. 6 bulan tak tipu. Macam kawan aku buat match move, dia match move si Patel tu kan, yang ikan tu kan, 6 bulan dia buat benda tu sampai nampak melekat sungguh. 6 bulan. Yes bro, 6 bulan bro. Sebab you nak buat dia super real and dia ialah stereoscopic dua. Yes. So tu dia level dia kan. So aku masuk team B ni di mana banyak movie masuk kena buat cepat keluar. Ada satu projek masuk tapi ada projek lain juga. Kau kena handle projek lain. So aku dalam pasukan Snow White and the Huntsman. Snow White. Okay. So kesambut kan Thor lakon. Lepas tu ada itu apa buatlah tu forest creature forest semua tu compositing lah. Lepas tu Seven Sun. Life of Pi menang Academy Awards untuk Best VFX. To be able to work with a team, an Academy Award winning team. So apa perasaan kau? Aku rasa terharu lah dapat kenal orang-orang yang dedicated dengan kerja-kerja dia. Dia serius lah. Walaupun di luar tu kita gelak-gelak, kita member, kita boleh sokok apa, dah main game apa, cerita bukan, tapi bila buat kerja memang tak bagi chance lah. Kita pulun fokus sebab benda ni merchandise yang baik kan. So perasaan tu sangat bangga dan yang bestnya ialah orang lokal ada kat situ. Orang lokal terlibat. Malaysia tak tahu. So aku harap message aku sampai yang orang Malaysia pun talented boleh buat. Kita ni sebenarnya ada orang yang boleh buat, cuma tak kenal je. Betul. Dia ada di situ. Tapi malangnya pada hari penganugerahan Oscar tu, masa Rhythm and Hues dapat trofi Oscars tu, ceritanya dia orang bankrupt. Company tak mampu menampung lagi kos-kos tu dan tak dapat investor baru. Jadi kita orang declare bankrupt dalam masa tempoh 6 bulan. Melainkan ada investor baru. Tapi malangnya tak ada. Jadi Rhythm and Hues
Boleh kata terkubur ke tu? Dia tak terkubur, orang dia masih ada. Orang ni masih ada tapi nama Rhythm and Hues tu. Nama dia sekarang Rhythm and Hues, dia punya orang-orang dia bertukar menjadi Tahu Filem. Tahu Filem masih lagi ada orang-orang yang macam ni, yang masih lagi menyayangi bidang ni dan nak buat ni demi nama Malaysia. Noise Voice. Journey kau lepas penutupan Rhythm and Hues. Oh, sangat-sangat menyedihkan lah. Menyedihkan kan? Sebab aku pun tak ada masa setahun tak kerja. Aku ada banyak lah cerita-cerita macam hampir bankrupt. Aku buat kerja ni kena tipu, ada bayar sikit, ada bayar tipu. Lepas tu aku kerja dengan satu company ni, dia nak buat tiba-tiba ada satu benda yang tak adil berlaku. Aku terpaksa keluar. So bila aku keluar tu, cost tu keluar lah kan. So habislah aku punya personal life tu agak hancur. Aku hampir rasa tak nak buat VFX macam tu. So aku rasa nak ditani je. Tak, memang mindset aku masa tu, mindset aku yang dah elok, dah elok ke arah tu, tiba-tiba jadi tak ada. Lepas tu tak ada langsung pedoman dari siapa. Semua kawan-kawan kata, ya ni, aku tak ada rasa semangat. So pelan-pelan tiba-tiba aku buat. Lepas tu aku jumpa seorang kawan lah, sahabat baik aku lah. Dia ni adik Afrin Syauqi. Dia dah tak ada, dia dah meninggal, arwah dia. Dia buka company kecil nama dia Line Studio. Dia panggil aku, join aku nak buat benda best untuk abang aku, Afrin Syauqi. So aku tak tahu benda apa. Buat aku buat konten watak kartun Boboy tu, Boboy magazine tu. Kalau korang tahulah, dia orang ada Boboy magazine. Aku buat bentuk animation. Okay. At least aku daripada dah dead macam tu, aku ada job. Ada kerja lah. Dan skill After Effects aku masih ada. Kau imagine masa during After Effects ni aku tak usik After Effects. Maya ke whatever benda kan. Jadi aku boleh tiba-tiba Allah nak bagi aku, okay, ingat tu buat. So benda tu jadi jalan, projek tu habis. Alhamdulillah. Yes. Dan gaji belum masuk. Ni lepas tu aku pun mula dah keluar daripada kepompong macam ketakutan tu kan. Yelah, orang kata VFX tak dapat nak hidup semua kan. Tiba-tiba jadi rama-rama dah. Tiba-tiba jadi Dah jadi rama-rama belum lagi, masa tu jadi kepompong. Aku outreach orang, aku bercakap, PR aku pun makin okey. Aku boleh convince orang yang aku boleh buat event orang punya montage. Sebab kau tadi cakap kau pemalu. So bila dah masuk fasa terbaru hidup kau ni, kau sekarang jadi seorang freelancer di mana kau harus menjual ke orang lain skill-skill yang kau ada, betul tak? Benar, maka kau kena beranikan diri untuk buka mulut. Yes, buka mulut dan punchline. Yes. Kau punch bila ada line kan. So bila orang tengok line tu kan, ni line baik kan. So bila orang tahu, betul dengan gambar lah yang kau tunjuk. Ya, betul. So orang kata trust tu. Bila kau deal dengan orang, ni kita freelancing dah tak ada Hollywood dah. Freelancing dengan orang random yang aku laku ni, bila ada trust satu dengan satu orang ni, orang tu akan percaya kita walaupun kita sakit macam mana pun work deliver. Dengan harga yang setuju. Pelan-pelan, lepas tu bila kita dapat amendment, ni nasihat lah, jangan balik-balik yang jahat lah. Kadang terima je, dengar dulu, kaji apa dia nak. Lepas tu kalau bunyi macam tak adil, kita speak up. Dia kena ada cara PR tu. Kat situ aku belajar kan. Cara aku watak macam aku nak buat kerja ke. Cara deal with client lah. Cara deal with client. Tapi dalam orang kata suasana yang private lah. Professional lah. So yalah, dari situ lah aku belajar freelance dengan orang. Pelan-pelan. Tiba-tiba aku dengar Bass Effect masuk. Noise Voice. Bass FX masuk Malaysia. Okay, aku sebelum tu aku nak cerita pasal arwah member aku ni. Lepas dah habis projek tu, terjadilah tragedi tu kan. So dia sebenarnya dia impian dengan aku nak bina empire, nak buka satu unit yang besar untuk tolong abang dia. Bagi Short TV. Short TV ni ialah satu macam Astro lah. Di mana aku dia cakap, you creative director buat konten tu untuk cerita ni. So CGI you cover. Gaji pun sedap kan. Tapi Allah tu maha kuasa, dia tarik yang dulu. So aku terpaksa laku lah benda tu, tak ada rezeki. Tak macam mana lepas seminggu lepas kejadian tu ada Bass Effect punya news kan, hiring KL local talent. Aku hantar resume. Aku hantar yang tak dapat, dah tua ni kan. Masa tu umur aku sekarang dah tua kan. Tak pandai. Dah jadi atuk kan, 39. So aku try lah hantar dapat call. Aku rasa kan episod ni boleh jadi satu sumber inspirasi kepada mereka yang rasa sudah berumur dan rasa macam dah tak ada harapan. Terasa je. Ini tak, aku rasa betul boleh jadi sumber inspirasi. Umur dah 39 tapi masih lagi ada passion. Ya, dia sebenarnya kat mana yang kita lihat depan tu. Bila kita tengok orang-orang keliling kita tahu nak bezakan dia ni negatif, dia ni positif kan. Macam aku pun ada orang cakap kau dah tua pun lagi main-mainan. Buat apa aku nak fikir orang tu? Kalau aku main-mainan kerja aku boleh pada kau buat apa? Kan aku buat transformer tu. So, aku tak rasa dia apa yang orang-orang yang bercakap ni, aku apa netizen ni orang kata kan. Aku buat pekak je. Tapi aku tutup telinga. So usia is not a factor. Kau imagine expats yang datang kat Bass Effect ni,
ada senior kompo umur 54 pun ada. 54? Tua-tua, rambut dah macam tu ada. Buat kerja macam ni. Tu rambut pepen. Hati dia, jiwa dia. Jiwa passion. muda. Dia punya real dia buat Thor Ragnarok, dia buat Pacific Rim. Orang lama dia. Lepas tu filem-filem lama macam zaman-zaman Stallone semua tu ada. Zaman-zaman filem semua. Yes. Gila. So bila kau dengar cerita dia, kau passionate tau. Mamat ni dah macam atuk ni. Aku nak buat CG ni. Atuk buat kom tu. Atuk buat kom. Tapi level dia abang main. Aku pun gila scientific. Dia ada science dia pasal balik kom tu. So age is not a factor. So umur kau berapa pun kalau jiwa kau mau minta doa terus belasah kan. So dalam umur kau yang hampir mencecah angka 40 so kau apply masuk Base FX. Aku bukan nak make fun of kau punya Tak kisah. umur sebenarnya. Okey je. Sebab ni biar ada banyak orang tanya kat aku macam aku dah berumur boleh lagi. Dia selalu aku dah umur bla bla bla. Boleh lagi ke aku buat benda ni? Itulah jawapan dia boleh. Mindset tu dia kena tukar. Sebab aku berkawan dengan macam-macam orang. Ada kawan dengan budak Tempatan, ada kawan dengan Mak Saleh, ada kawan dengan orang Filipina, random people. So aku tengok benda ni dia macam satu transaction dalam hidup aku kan. Aku nak ikut mana? Nak ikut ni. Tapi kita lalu buat apa aku nak malu usia aku macam ni, aku still main Transformer mainan tu. Tak kira. Itu cara aku dapat creative idea tu. Dia tak ada isu, no issue. Noise Voice. Kau hantar resume ke Base KL? Tahun 2020 ni memang Base FX nak cari more local talent. So hantar resume anda, bercakap dengan orang yang sepatutnya, cakap dengan hati yang tenang, jangan rasa malu, jangan kata tak terror, cakap saya nak belajar. Lepas tu bila masuk jangan belagak. Tiba-tiba ada iklan. Kena bayar. Kata rakyat Malaysia, kita nak, kalau siapa yang ada jiwa macam ni, mainlah join. Join lah. So kau hantar resume dapat? Masa hantar resume, aku deal dengan recruiter lah. Dia ada recruiter tu, dia kata, hello Mr. Hafiz, how are you? I see your CV, look good. Yeah, you from Bidang and Hughes? Yes, I'm from Bidang and Hughes. Lepas tu buat apa? Freelance. Pernah pegang ni? Pernah. Apa projek buat? Dia ada satu movie aku buat, aku terbaik di langit atau something kan. Terbaik dalam langit? Buat terbaik dalam langit? Aku buat kom je. Bet. Nak buat kom UFO. Tu dia tengok UFO lama macam piring lah. Belasah api je pun. Aku masa zaman freelance tu memang cakap random people sampai aku tak ingat nama pun ada. Betul. Aku boleh relate tu. Recruiter kata bila boleh masuk? Aku cakap sekarang dia tanya kau bila boleh masuk. Boleh masuk. Aku kata anytime. Sekarang aku freelance. Dia kata, are you willing to return to the industry while your age, macam aku cakap tadi lah. Dia tanya She asked that? Dia cakap jujur lah. Dia kata aku dalam usia macam ni, dia rasa macam betul ke nak try kan. Aku cakap I'm okay. Yes, I want to be back. Okay, good. Dia kata okay, nanti next call dia akan tanya pasal gaji pula. Yang tu yang paling payah tu. Gaji is not an issue. Gaji boleh bayar. Kita punya hutang, bayar bil. Kerja jalan, keluar kat wayang, nama keluar kredit. Tak kebangga kan. Rasa puas kan? Rasa puas. Noise Voice. Sebagai seorang Malaysian yang bekerja dalam satu environment di mana kau kerja dengan orang dari serata dunia. Yes. Intimidated tak bekerja dengan orang dari serata dunia, bangsa yang bercampur-campur, agama yang berlainan? Intimidated tu apa? Intimidated tu apa? Takut. Aku mengaku yang memang aku ada takut sebab aku orang tempatan kan. Orang kata budak-budak lokal kan. Aku ada jiwa-jiwa kampung yang tak boleh cakap bahasa Inggeris. Itu antara fear factor yang aku lalui masa hari ni tu. Tapi bab kata orang, kalau jiwamu kuat, hatimu mau bila jalan tu. So aku lalu fasa tu, aku ada rasa juga macam aku cakap dengan Mak Saleh tu, aku cakap benda tak faham tu. Aku sendiri tak faham aku cakap apa. Tapi Mak Saleh tu encourage aku cakap lagi. Itu yang buatkan aku rasa diorang ni tak macam team player lokal. Dia macam bukan mengutuk engkau. Faham kan? Kalau cakap Inggeris, kau tak cakap Inggeris. Macam lokal tengok cerita Mak Saleh benda buat cerita apa. Tak ada, diorang tak ada langsung slang-slang macam tu. Diorang kata go ahead, I give you time. Aku rasa ketiadaan mindset yang macam tu lah yang membolehkan benda macam ni jalan ke depan kan. So aku pun, itulah puncanya aku jadi macam ni. Dan aku boleh punca aku berani bercakap tau. Macam walaupun kelang kabut English tu kan, tapi still orang tahu point tu. What is your point? Apa yang kau cuba sampaikan? Kau cakap dengan orang daripada negara lain pun diorang still try to speak English. Yes, correct. As long as the point is brought across. Orang faham. Yes. So, walaupun bunyinya terbalik macam Yoda cakap kan. Dia yang penting convey the message, convey the meaning, and then
output mau jalan. Output kena jalan. Kerja klien suka. Kerja klien suka. So macam soalan kau tadi, yes, aku ada rasa takut, aku ada fear, aku ada rasa macam bergigil kat rumah, demam. Extended lah aku dah kampung je kan. Tapi once adalah dalam time duration tu, adalah kawan-kawan yang elok PR dia, orang-orang daripada MDEC, nasihat aku, sejukkan aku, kau ada potential, teruskan lagi, jangan takut. Lama-lama aku berani. Noise Voice. Ramai orang duk fikir, software ni lagi hebat daripada software tu, software ni lagi best daripada software ni. Aku just sebab banyak student tanya benda lah ni tau. Okey. Software ni lagi best daripada tu, software ni lagi hebat daripada tu. Tapi kalau mindset budak tu tahu setiap software adalah sebenarnya benda yang sama benda buat. Kalau modeling pun bevel benda yang sama betul. Dalam Maya pun panggil bevel, dalam 3D Max bevel, dalam apa lagi soft image bevel, C4D semua bevel. Apa bevel buat? Kenapa nak takut lompat software? Lompatlah software. Kalau kau tahu satu software, kau boleh lompat dengan senang sebenarnya sebab kau tahu fundamental untuk buat benda tu. Macam yang nak transition tu ialah butang je. Butang apa nak tekan? Butang apa tekan. Jadi jangan takut, lompat je. Kalau company B kata aku tak nak orang pakai C4D, aku nak pakai Maya. Jangan takut. Walaupun kau terror C4D, pergi ambil masa seminggu menghadap Maya tu. Cuba pelan-pelan kaji kan apa benda nak dia buat. Macam guna kereta baru macam kereta baru lah kan. So lepas tu jumpa kat company baru tu, cakap saya baru je transit daripada one software tu another. Boleh bagi time nak faham sikit, dia akan bagi. As long kau tahu modeling, as long as apa yang kau cakap tadi, buka mulut lah, bagi tahu, buka jujur mulut. lah. Jangan cakap saya tak terror. Tak boleh. Itu jujur kan. Itu jujur sangat. Itu macam bagi dia tak, aku dulu pernah juga tengok student macam tu kan, dia takut tak boleh. Aku ajar dia orang, kau takut buat apa? Kau buat je. Walaupun tak lawa, lama-lama lawa. Ya betul. So software is not an issue, yang penting skill tangan tu. Cara kau membuat tu. Macam tu. Macam ni kau okey. Macam ni. Ada tak kata-kata aku cakap advice ataupun nasihat lah kepada anak-anak muda yang ada passion ataupun minat, dia nak masuk dalam industri VFX ataupun animasi, lokal ataupun international, apa kau ada nasihat tak? Nasihat dia first sekali, jangan jadi penakut. Jangan jadi penakut. Jangan tak nak cuba. Jangan cuba benda yang sama. Jangan cuba benda yang sama. Cuba semua benda. Bila sampai seru orang panggil kerja Hollywood, buat sungguh-sungguh. Jangan tunjuk yang kita tak boleh buat. So nak sampai ke level tu, macam aku cakap, learn. Jangan rasa terror, jangan riak. Kita bekerja berkumpulan. Noise Voice. So maka dengan itu Terima kasih. Kita tamatkanlah sesi perbualan kita pada hari ini. Kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Hafiz. Terima kasih banyak-banyak. Yang merupakan seorang kompositor daripada Base KL. Base FX KL yang sudi share pengalaman dia pada hari ini. InsyaAllah. Harap ada lain. Harap boleh datang lagi boleh aku steady. Sangat. Thank you guys. See you in the next episode. Have a nice day. Support noise noise staff kan. Noise Talk. Subscribe Sembang CG. Like, Bye-bye. like, comment, subscribe. Macam mana kau orang tutup? Bye bye je. Ni lepas tu ada